pengurusi majlis yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang baru setelah kita menunggu selama 24 tahun. Baru beberapa minggu ini saja kita merasakan penungguan kita selama itu tidaklah begitu sia-sia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, isteri Perdana Menteri Malaysia, merangkap ahli Parlimen Bandar Tun Razak, yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia yang baru, tahniah ucapkan. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, tahniah saya ucapkan sejawatan yang baru. Yang berbahagia Profesor Ridwan, rakan saya, para ilmuwan sekalian. Pertama sekali saya bagi pihak asasi Akademi Sains Islam Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudi mengundang kami untuk bersama meraihkan dan menyatakan kesyukuran kita atas perlantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kita tunggu-tunggu, yang saya sebutkan tadi. Tadi kita telah sebut beberapa perkara oleh rakan saya, Profesor Wan Ramli, tentang beberapa isu pendidikan di sekolah dan juga di universiti. Saya ingin meneruskan sedikit isu ini, terutama yang relevan dengan kegiatan asasi selama ini, yaitu dalam pengisian masalah yang dihadapi oleh umat yang selalu disebut oleh Profesor Nagib sejak saya kenal beliau menerusi karya-karyanya dalam tahun 70-an dulu, yaitu masalah utama kita ialah masalah ilmu. Sehingga hari ini kita masih menghadapi masalah ini sebahagian besarnya kerana kita masih tidak menemui jalan yang memuaskan. Dan dalam hal ini saya melihat bahawa satu daripada masalah yang dipikul oleh para ilmuwan ialah masalah masalah pengiktirafan bahawa ilmu ini sebenarnya ialah syarat dengan kebudayaan. Ilmu yang kita ajar kepada pelajar sama ada di sekolah atau di universiti, lebih-lebih lagi, sebenarnya ilmu yang diimport atau ilmu yang kita tahu bukan tumbuh dalam kebudayaan kita. Oleh kerana itu sudah tentu bagi mereka yang agak kritis, bagi sarjana-sarjana yang kritis, cuba mempersoalkan ilmu ini dan menyedari bahawa, saya rasa semakin ramai menyedari bahawa satu daripada sebab kenapa kita melahirkan
generasi demi generasi lulusan sekolah dan juga lulusan universiti masih mempunyai sikap yang kurang tepat tentang ilmu. Misalnya sumber ilmu bagi kebanyakan pelajar sekolah dan juga pelajar universiti, sumber ilmu ini hanya sebenarnya daripada guru pada tanggapan mereka lah. Dan kalau di universiti pensyarah dan hierarki guru ini pun kalau nak dilihat lebih mendalam lagi, bahawa kebanyakan pelajar akan menganggap bahawa ilmu yang dibawa oleh para guru yang mengajar bidang pengajian Islam, mengajar agama, itulah ilmu yang paling tidak boleh dipersoalkan. Malangnya ilmu bidang saya sendiri, bidang sains dan juga matematik pun pelajar menganggap mungkin lebih daripada itu, bahawa ilmu ini tidak, sesungguhnya ilmu ini apa yang pensyarah curahkan dan apa yang ditulis dalam buku-buku teks yang diperakukan itu sebenarnya sesungguhnya benar dan tidak ada sedikit pun kesalahannya dan tidak boleh dipersoalkan. Jadi ini saya anggap sebagai satu daripada masalah ilmu yang kita hadapi. Dan sepanjang kegiatan saya bersama dengan asasi sebagainya sebenarnya ialah melihat ilmu ini dan cuba bergiat dalam bidang yang kami sebut sebagai kritikan ilmu. Kritikan ilmu. Semua pensyarah, semua sarjana sebenarnya mengkritik ilmu. Tapi malangnya kritikannya hanya dalam apa nak istilah dia, dalam acuan yang ilmu itu terbina. Bukannya kritikan yang dibuat berasaskan kepada acuan kita sendiri. Jadi ini menjadi satu daripada masalah ilmu yang kita hadapi. Keberanian sarjana untuk membawa ilmu dalam acuan lain, membawa kepada acuan kita sendiri dan melihat sejauh mana kesesuaian ilmu itu dalam acuan yang baru. Apabila bercakap tentang acuan ini, ada 3 unsur yang besar yang selalu semakin dilupakan. Unsur yang pertamanya yang selalu yang pada saya wajib, dan ini ditekankan oleh semua penyelidik dalam asasi. Unsur acuan yang pertama ialah bahasa. Ilmu muncul dalam sesuatu bahasa dan kita tahu bahawa bahasa itu penuh dengan nilai dan membawa kebudayaan dalam bahasa berkenaan. Jadi sudah tentu ilmu dalam bahasa A akan membawa nilai-nilai dalam A dan masalah-masalah yang dihadapi oleh A. Jadi bahasa merupakan satu komponen acuan yang paling besar. Yang kedua sudah tentu kepercayaan kita kepada kosmologi kita, alam kita dan sebagainya. Dan ini berhubung dengan agama bagi orang yang beragama, dan bagi orang yang tidak beragama, mereka berpegang kepada sesuatu ideologi yang dipercayainya benar. Dan ilmu akan muncul berasaskan kepada ideologi berkenaan. Dan komponen yang ketiga yang penting sudah tentulah warisan ilmu kita, dan ini pun amat diabaikan. Warisan ilmu kita bagi kebanyakan sarjana kita dianggap tidak ada. Semua ilmu yang kita ada ini sama ada kita ambil daripada tamadun Islam, atau dah tentu semua mengakui bahawa ilmunya kita ambil daripada tamadun Eropah. Jadi warisan ilmu kita ini perlu digali
Dan ini satu daripada kegiatan asasi menggali ilmu warisan kita dan cuba mencari idea-idea yang boleh dimajukan. Jadi 3 ini menjadi komponen acuan. Jadi kritikan ilmu yang saya maksudkan atau asasi maksud itu ialah kritikan dalam acuan kita yang saya maksudkan 3 komponen tadi. Mungkin saya boleh beri satu contoh yang saya anggap sudah pun berjaya dan mungkin boleh menjadi satu ilmu baru yang saya harap malam ini saya nak mengesyorkan kepada Menteri Keuangan kita untuk dilaksanakan, iaitu isu keuangan, matematik keuangan atau perbankan. Apabila perbankan Islam diperkenalkan, Ketua Pengarah Bank Islam pada masa itu, Dr. Halim, pensyarah UKM juga pada masa itu, menyatakan bahawa kerana ramai yang tidak puas hati dengan perjalanan perbankan Islam ini, menyatakan bahawa sudah tentu ayam disembelih boleh jadi lebih mahal daripada ayam tak sembelih. Tapi kita orang Islam mesti beli ayam sembelih. Dia merujuk kepada ada unsur-unsur ketidakadilan, unsur-unsur kezaliman lagi yang ada dalam perbankan Islam. Dan yang semakin lama semakin ramai orang-orang Islam kita sendiri mempersoalkan perbankan Islam ini kerana kezalimannya masih mengatasi daripada perbankan biasa, sehingga ada mengatakan bahawa bank Islam ini seolah seperti menyembelih babi. Maaf saya terpaksa menggunakan istilah itu. Semua ini sebenarnya memberi dorongan kepada kumpulan saya untuk menyelidik pengurusan keuangan Islam ini. Kami dapati bahawa masalah besar yang dihadapi oleh umat dalam soal perbankan Islam ini ialah masalah mendapat matematik baru. Sebab bank Islam yang dikatakan bank Islam sekarang, yang barunya, unsur barunya ialah niat, bukan lagi pinjaman wang, tapi niat untuk jual beli dan sebagainya. Bila dilaksanakan, matematik yang digunakan masih lagi matematik bunga. Istilah saya untuk interest matematik. Matematik bunga ini memang paling hebat, amat-amat hebat. Tapi rupa-rupanya kalau kita cuba fikirkan unsur yang penting dalam perbankan Islam ini ialah mudharabah. Adakah wujud matematik mudharabah? Dan kami dapati bahawa matematik mudharabah ini belum ada. Jadi kalau kita nak mengadakan pengurusan perbankan Islam yang lebih adil, kita terpaksa menggunakan rumus baru yang berasaskan kepada matematik mudharabah. Dan matematik mudharabah ini sudah pun kumpulan saya berjaya mewujudkannya dan membuktikan bahawa memang mereka yang berurusan dengan perbankan Islam menggunakan matematik mudharabah ini kurang dizalimi berbanding dengan matematik bunga yang dipakai dalam perbankan Islam sekarang. Jadi saya ingin mengusulkan kepada Yang Maha Berhormat supaya melihat rumus baru ini dan mungkin dipertimbangkan untuk dilaksanakan bagi menggantikan rumus perbankan yang ada sekarang, yang diamalkan, yang turut diamalkan dalam perbankan Islam.
rumus matematik baru ini kami dapati menggunakan acuan yang saya sebutkan tadi. Bahasa Melayu menjadi sumber baru, nilai baru untuk dimasukkan dalam matematik yang baru itu. Agama sudah tentulah, sebab mudarabah ini memang datang daripada Islam. Baik. Yang kedua yang juga saya ingin sebut di sini sepintas lalu, kerana saya juga ingin mengusulkan supaya Yang Amat Berhormat boleh melihat perkara ini, iaitu tentang dasar ekonomi negara kita. Masa mula-mula merdeka, kita selalu mengatakan dasar pembangunan, ekonomi pembangunan menjadi suatu yang amat besar. Rupa-rupanya teori pembangunan yang ada dalam buku-buku dan diajar kepada pelajar itu memang banyak masalah dia, walaupun dalam acuan Barat itu sendiri, acuan di tempat munculnya ilmu itu. Kemudian bila dibawa teori pembangunan ini kepada acuan kita, sudah tentu lebih banyak lagi perkara yang tidak bagus terhadap. Kemudian datang pula ekonomi kebajikan. Sudah tentu istilah welfare dengan kebajikan bila diterjemah kebajikan sudah merubah makna dia. Welfare dalam bahasa Inggeris berbeza daripada kebajikan dalam bahasa Melayu. Walaupun dalam kamus memanglah apa makna welfare itu kebajikan. Ini mencetus kepada perkara baru, teori baru tentang ekonomi kebajikan. Pun demikian tidak juga memuaskan sarjana Barat, dan kita pun ikut dan memperkenalkan ekonomi keterlestarian. Ini istilah kumpulan kami, iaitu sustainability. Ini pun mungkin diharap Yang Amat Berhormat Anwar Ibrahim dapat mempopularkan istilah ini, terlestarikan, sustainable. Dan ini pun kalau dilihat makna sustainable, memang ekonomi sustainability itu yang ada dalam sekarang ini memang sesuai dengan makna sustainable. Tapi kalau dibawa sustainable itu dalam istilah bahasa Melayu, yang paling dekatnya ialah lestari, terlestari. Jadi kalau dilihat istilah terlestari itu dah dapat memberikan idea baru apa makna ekonomi lestari, terlestarikan, yang lebih baik daripada sustainable ekonomi. Ini saya sekadar nak tunjukkan bahawa bahasa itu mempunyai peranan yang amat besar dalam mengkritik ilmu dan membina teori yang baru. Dan itu pun tidak memuaskan Barat tentang sustainability, keterlestarian ini, atas sebab-sebab kebudayaan mereka lah. Dan satu daripadanya kami dapati, satu daripada sebab kenapa ini tidak berjaya ialah kerana dalam teori keterlestarian dalam acuan Barat itu, perkara pentingnya ialah optimum. Optimum, melakukan sesuatu dengan keadaan yang optimum, dan sudah menjadi perkataan kita. Tapi kita mengambil makna optimum itu dalam konteks bahasa Latin yang sudah pun dijadikan istilah ekonomi. Sedangkan optimum itu makna dianya ialah terbaik, the best. Bagi Barat ialah optimum, dan the best dari segi matematiknya dah dibuat modelnya apa makna sesuatu benda itu optimum, ialah benda yang kita suka itu mengambil nilai yang paling tinggi atau paling rendah. Jadi konsep optimum itu perbuatan yang optimum tidak sesuai dengan acuan kita. Perbuatan terbaik bagi kita berbeza dengan perbuatan the best bagi Barat. Jadi istilah optimum dibawa kepada acuan kita, kita akan melihat bahawa takrif optimum dalam matematik yang dipakai oleh ahli ekonomi dan semua sekali sekarang ini
tidak sesuai dengan acuan kita. Yang lebih sesuainya ialah yang selalu kita laungkan, tapi model matematiknya tidak ada. Apa dia? Wusta, wasatiyah. Semua benda kita kata buat benda secara sederhana, itu istilah Malaysia lah. Kalau Indonesia tak boleh pakai sederhana. Buat benda secara moderat katanya. Pun tak apa betul. Wusta. Ini bukan makna moderate, bukan makna sederhana. Tapi kita kena tengok makna wusta itu. Kenapa Islam memperakukan perbuatan yang terbaik ialah perbuatan wusta. Jadi ini mencetuskan, bahasa ini telah mencetuskan konsep matematik, konsep sains yang baru bagi menggantikan optimum. Dan ini telah juga kami lakukan, kumpulan kami lakukan dan sudah mencapai kejayaannya sedikit sebanyak. Dan yang terakhirnya sekarang ini ialah ekonomi kebahagiaan. Ekonomi kebahagiaan, tidak lagi ekonomi pembangunan, jauh sekali. Ekonomi keterlestarian sudah diabaikan. Ahli ekonomi mau membina satu teori kebahagiaan, ekonomi kebahagiaan. Happiness pada bahasa Inggeris tidak sama dengan happiness dengan kebahagiaan. Ini buku Profesor Syed Nagib tentang happiness ini boleh membantu kita. Baik, maaf, saya pun dah terlanjur. Tak apa. Tapi saya nak sebut terakhirnya, melihat warisan ilmu kita tentang isu kebahagiaan ini, saya terjumpa dalam batu bersurat bertarikh abad ke-7 Masihi, zaman Sriwijaya. Seorang raja telah mengadakan satu dasar ekonomi negaranya yang diberi nama Subahagia. Dan ini pun saya nak showkan kepada yang berhormat mempopularkan istilah ini. Ekonomi Subahagia, bukan bahagia. Nak terjemah pada bahasa Inggeris, Profesor Muhammad Haji Saleh mungkin boleh. Subahagia, maknanya bahagia yang indah, mana lebih tinggi lagi. Dan dalam batu bersurat itu ada dinyatakan beberapa perkara yang tidak ada dalam konsep happiness dalam penulisan ekonomi barat lah. Dan ini suatu yang patut kita popularkan, bahawa sekarang kita mahu membina negara menuju kepada kesubahagiaan. Kita mahu membina ekonomi subahagia, bukan ekonomi bahagia sajalah. Maknanya kita dah ke depan daripada yang sedang dibina di barat sekarang. Sedang dibina di barat sekarang ialah economy of happiness. Jadi itulah sedikit sebanyak yang ingin saya kongsi dengan para ilmuwan sekalian, dan mengharapkan para ilmuwan juga akan ikut sama dalam pencarian atau pembinaan baru ilmu ini menerusi acuan kita sendiri ini, kritik ilmu dan membina ilmu menggunakan bahasa kita sendiri yang boleh ke depan daripada sarjana-sarjana kita di seberang laut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.